KPM. Berhenti! Kenapa? Tengok bintang-bintang di langit. Cantik lah. Betul lah. Tengok di situ ada bentuk layang-layang lah. Wah, cantiknya. Tengok di situ pula. Ada bentuk kalajengking lah. Besar. Wah, besarnya. Tengok di situ. Siapa tu? Hai semua. Anda sedang menonton tahap 2 di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, selaku pengacara anda. Dan untuk hari ini, mata pelajaran kita adalah Sains tahun 5 bersama dengan Cikgu Adha. Hai Cikgu. Hai Sean, apa khabar? Khabar baik Cikgu. Cikgu pula? Sihat, Alhamdulillah. Okey. Kita juga ingin kenalkan jurubahasa isyarat kita pada hari ini, iaitu Cikgu Rohaya. Hai Cikgu. Apa khabar Cikgu? Dah makan, Cikgu? Okey, terbaiklah Cikgu. Balik semula kepada Cikgu Adha. Cikgu, apa yang kita akan belajar hari ini? Saya nampak tadi ada murid-murid tunjuk sini, tunjuk sana. Yang sebenarnya seperti biasalah kan Sean, kalau kita tengok bintang, kita ni suka berimajinasi. Kita membayangkan seolah-olah ada bentuk tertentu di langit sana. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang buruj. Jadi kita teruskan dengan apa yang kita nak belajar pada hari ini. Apa itu buruj? Buruj ialah gugusan bintang-bintang yang kelihatan membentuk corak tertentu di langit. Macam murid tadi, dia nampak ada bentuk seperti layang-layang lah, ada bentuk kalajengking lah. Dan apakah buruj-buruj lain yang kita ingin belajar pada hari ini? Jadi, buruj pertama ialah buruj biduk. Dia terletak di hemisfera utara. Buruj biduk terbentuk daripada 7 bintang dan membentuk corak seperti gayung ataupun senduk. Okey, itu yang pertama Sean. Yang kedua ialah buruj belantik. Dia terletak di antara hemisfera utara dan hemisfera selatan, membentuk corak seperti pemburu yang memakai tali pinggang dan memegang senjata. Okey, setakat ini Sean boleh ingat tak kedua-duanya? Saya rasa boleh, Guru. Yang pertama tadi adalah buruj biduk. Yang kedua adalah buruj belantik. Saya tanya dengan Abang Sean sebab saya nak pastikan Abang Sean dapat menjawab soalan selepas ini. Okey. Jadi murid-murid juga perlu menumpukan perhatian sepenuhnya. Okey, baik. Yang seterusnya ialah buruj pari. Buruj pari terletak di hemisfera selatan dan ia merupakan buruj yang paling kecil. Terdiri daripada 4 bintang yang membentuk corak seperti layang-layang. Dia ada 1, 2, 3, 4 dan dia membentuk seperti layang-layang yang kita lihat. Dan namanya ialah buruj pari. Seterusnya, yang Sean perlu tahu ialah buruj Scorpio. Daripada namanya pun kita dah tahu. Dia bentuknya seperti kala jengking. Dan dia terletak di hemisfera selatan. Gugusan ini ialah antara buruj yang paling besar sekali. Paling besar? Okey. Jadi sekarang sebenarnya Sean dah belajar 4 nama buruj, iaitu yang pertama tadi buruj biduk. Okey, yang kedua belantik. Yang ketiga adalah pari. Sebab saya ingat macam ikan pari, tapi sebenarnya nampak macam layang-layang kan, Cikgu? Ya, betul. Dan yang terakhir adalah nampak macam kalajengking adalah Scorpio. Untuk kita menguji Abang Sean dan juga murid-murid di rumah, kita nak Abang Sean tolong padankan gambar yang tepat buruj-buruj tersebut dengan namanya. Okey, sekarang di atas meja cikgu dah letakkan gambar dan juga nama-namanya. Jadi Sean minta padankan. Okey, baik Cikgu, saya lekatkan gambar dulu boleh? Boleh. Silakan. Di sini ada satu gambar, saya lekat dulu gambar Cikgu. Lepas tu kita padankan dengan nama. Okey, 1, 2. Kita tadi dah belajar 4 kan Cikgu? Ya, betul. 3. Macam ni kot. Betul. 3 dan 4. Okey, baik Cikgu. Sekarang mungkin ada yang tengah menonton di rumah tu pun boleh cuba teka bersama dengan saya ya. Okey, kita mulakan yang pertama dulu. Yang itu Cikgu, di antara 4 ini saya rasa adalah buruj
bidok. Ini adalah buruj bidok sebab nampak macam senduk. Betul. Okey, saya tak cakap betul ke tidak dulu. Okey. Okey, baik. Abang John teruskan. Okey, yang seterusnya pula. Okey, mungkin kita ambil yang ni lah. Yang ini cuba Abang Sean boleh betulkan kedudukannya. Saya rasa kedudukannya tu agak... Oh, salah ke? Dia kalau dalam bahasa Inggeris nama macam Southern Cross. Jadi yang paling terang di bahagian okey. Yang paling terang di bahagian selatan. Oh, macam ni. Ya, itu lebih tepat. Okey, macam ni okey, boleh. Okey, yang ini. Yang ini sebab nampak macam layang-layang. Okey, nampak macam layang-layang adalah buruj yang terkecil seperti mana yang cikgu sebutkan tadi, buruj pari. Okey, jangan cakap dulu jawapan yang betul. Okey. Kita teruskan lagi. Okey. Yang ketiga apakah namanya? Okey, kita tinggal lagi dua, sama ada buruj belantik ataupun buruj Scorpio. Okey, kita mulakan dengan yang ini Ego sebab yang ini nampak macam kalajengking Ego. Kalajengking tu adalah belantik ataupun Scorpio? Scorpio ke belantik? Saya rasa Scorpio lah Ego. Tak apa, saya lekat dulu. Kalau salah, cikgu jangan marah ya. Okey, dan yang terakhir pula, yang ini lah Ego. Buruj belantik sebab dia nampak macam dia pakai tali pinggang, lepas tu nampak macam pegang senjata. Macam anak panah. Jadi kita semak sekarang semua jawapan yang telah Abang Sean berikan. Okey. Buruj bidok betul. Buruj pari pun betul. Buruj Scorpio betul. Dan semua betul. Jadi yang akhir betul ke tidak? Betul juga. Okey. Untuk meraihkan kejayaan Abang Sean ni, kita nak Abang Sean cabut dekat dalam kotak yang mengandungi bola pimpong. Dari situlah ganjarannya nanti. Oh, ini dapat apa? Okey, tunjukkan pada kamera apa dapat ya. Cikgu, saya dapat zirafah. Okey, jadi haiwan yang ganjarannya anak patung zirafah. Yang ini. Okey, inilah haiwan kegemaran saya sebenarnya. Okey, sebab tinggi ya? Sebab tinggi. Okey, tak apa. Okey, terima kasih cikgu dan kepada mereka yang menonton, jangan ke mana-mana, kita akan berehat seketika. Kembali semula selepas ini di tahap 2 di Didik TV KPM. Tahukah kawan-kawan, kedudukan bumi sedang berubah-ubah di langit kerana bumi berputar pada paksinya dan menyebabkan buruj seolah-olah berubah kedudukannya. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kita kena guna buruj. Guna buruj? Boleh ke macam tu, cikgu? Itu adalah salah satu kegunaan buruj yang kita nak belajar pada hari ini, Sean. Wow. Jadi, kita teruskan. Apakah kegunaan-kegunaan buruj sebenarnya? Baik. Kegunaan buruj yang pertama ialah sebagai petunjuk arah. Buruj digunakan sebagai kompas untuk menentukan arah pengembara dan pelayar. Kalau kita tengok pada gambar raja, bidok menunjukkan arah utara, manakala buruj pari pula menunjukkan ke arah selatan. Okey. Ini sebagai contoh. Okey, dua orang murid ni dia dah sesat. Jadi, apa yang perlu mereka lakukan? Jadi, apa yang mereka lakukan ialah mereka akan melihat buruj pari di mana buruj pari tersebut menunjukkan ke arah selatan. Jadi mereka pun dapatlah keluar daripada hutan sekiranya mereka sesat. Okey, itu yang pertama. Yang kedua ialah sebagai petunjuk musim. Pada zaman dahulu sebelum kalender dicipta, petani di suatu kawasan tu dia akan tengok bilakah buruj tersebut muncul. Okey, sebagai contoh dalam gambar raja ini, dia tunggu sampai buruj bidok tu muncul. Bila buruj bidok muncul, mereka pun mula menanam tanaman mereka. Sebab waktu tu tak ada kalender. Tak boleh cakap bulan Mac ke, tak cakap bulan April ke. Jadi, apabila sesuatu buruj muncul, inilah masanya untuk mereka mula menanam. Begitu caranya. Okey. Seterusnya, jadi kalau kita tengok kat sini, ini adalah kesimpulan keseluruhan di mana ada beberapa jenis buruj.
Okey, kalau buruj biduk dan pari untuk menunjukkan arah selatan dan utara. Ya. Okey, petunjuk musim pula ada pelbagai. Okey. Kalau biduk kita tengok untuk musim menanam yang saya terangkan tadi. Okey. Buruj belantik pula ialah petunjuk untuk musim sejuk. Belantik untuk musim sejuk. Baik. Manakala Scorpio ialah petunjuk bagi musim menuai. Jadi kalau dia nak tahu bila dia nak menuai tu, dia kena tunggu dulu sampailah buruj Scorpio ada dekat atas langit. Scorpio dah ada pun. Jadi waktu itulah dia kena menuai. Dia tak bergantung kepada kalender. Hanya bergantung kepada bilakah buruj tersebut muncul di langit. Wow. Tapi dia taklah nak menuai waktu malam tu kan. Tunggulah keesokan harinya sebab buruj hanya muncul pada waktu malam. Okey. Jadi daripada kegunaan buruj yang telah Sean dapat tadi, kita nak bagi Sean buat sedikit tugasan. Di mana buruj perlu melengkapkan diorama di hadapan dengan menampalkan gambar dan juga kegunaan burujnya. Okey, baik Ego. Okey. Saya dan cuba satu lagi buruj. Okey. Ni lagi satu. Okey. Mungkin kita tengok apa gambar yang kita ada di sini. Okey, kita tunjuk kepada murid kita, kepada semua yang menonton di rumah. Inilah gambar-gambar yang kita ada sertakan dengan fungsinya dan bentuk perkataan. Mungkin saya mulakan dengan yang ini Ego sebab yang ini saya boleh ingat. Okey, saya lekat di sini. Okey. Ya. Okey. Yang ini menunjukkan ada anak panah. Saya rasa ini adalah untuk menunjukkan arah, iaitu untuk buruj biduk dan lagi satu buruj pari. Betul. Tengok, Abang Sean sangat bijak. Murid-murid di rumah pun tentu dapat bersama-sama Abang Sean pada hari ini. Okey, yang itu yang pertama Ego. Yang kedua pula adalah untuk menunjukkan musim menanam. Okey, musim menanam tu adalah untuk buruj biduk. Buruj biduk. Okey, saya lekat di sini Ego. Okey, tekan. Sorry. Okey. Yang ini gambarnya mana satu shot? Menanam. Yang ini Ego. Okey. Okey. Gambar ini saya lekat dulu. Okey, boleh Boleh. Jika kau fikirkan kau boleh. Okey, boleh Ego. Okey, baik. Yang seterusnya pula Ego. Kita ada musim sejuk. Tunjukkan gambar dulu Sean pada murid-murid. Musim sejuk. Okey, tengok. Betul. Sebab apa musim sejuk tu? Sebab dia pakai baju tebal. Okey. Betul tak? Betul. Okey, silakan. Musim sejuk. Yang ni adalah untuk buruj musim sejuk. Bukan Scorpio. Lagi satu apa? Belantik. Betul. Belantik. Betul Ego. Betul. Okey, silakan. Okey, saya dekat di sini Ego. Ya. Okey Yang ni baik dengan yang ini. Gambar dia. Okey, baik. Okey, terjatuh. Tak apa. Okey, sebab ini sains kan, itulah fungsi graviti. Macam tu. Okey, dan seterusnya pula Ego. Kita ada musim menuai. Yang ni adalah apabila munculnya di langit pada waktu malam, iaitu buruj Scorpio. Betul? Okey, tak apa, saya lekat dulu. Tak cakap lagi. Tapi nampak muka cikgu macam lega. Sean, tahu juga. Okey, tak apa. Saya dah lekat Ego. Kita dah ada gambar bersama dengan perkataan dia. Betul ke Ego? Okey, sekarang kita semak sama-sama murid-murid. Di sebelah sana menunjuk arah. Lepas tu kita ada juga musim menanam, musim sejuk dan juga musim menuai. Ya. Oi, Abang Sean sangat bijak dan nampaknya dapat menjawab dengan tepat untuk keempat-empat kegunaan buruj ini. Jadi seperti biasa, saya nak berikan ganjaran kepada Abang Sean. Tadi dah dapat zirafah. Sekarang cuba tengok apa dapat. Okey, haiwan apa yang seterusnya? Cikgu, saya dapat kuda belang. Okey, kuda belang. Jadi ambil kuda belang dan letakkan di hadapan. Ini macam kuda belang macam itu, Sean. Okey, itulah dia ganjaran saya untuk kali ini. Jangan ke mana-mana, kita akan berehat seketika. Kembali semula selepas ini di Didik TV KPM. Tahukah anda terdapat berjuta-juta bintang di langit? Namun, hanya 88 buruj yang telah dinamakan secara rasmi oleh para astronomi. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda sedang menonton tahap 2 di Didik TV KPM di mana topik ataupun mata pelajar kita pada hari ini adalah Sains tahun 5 bersama dengan Cikgu Adha. Baiklah Cikgu, apa yang kita akan buat untuk segmen ni pula?
pada segmen kali ini kita akan membentuk buruj-buruj yang kita dah belajar. Tetapi sebelum tu izinkan cikgu ulang semula apa yang kita dah tahu. Yang tadi kita dah tahu tentang buruj pari. Buruj pari menuju arah mana tadi? Arah selatan, cikgu. Dan pada musim apa? Pari Apa kegunaannya? Kegunaan untuk menunjukkan arah. Menunjukkan arah. Okey. Dan juga kita ada biduk, kita juga ada belantik dan juga kita ada satu lagi ialah Scorpio. Jadi cukup 4. Jadi pada tangan cikgu sekarang, cikgu dah ada gambar ataupun model buruj Scorpio yang cikgu telah siapkan. Tapi selepas ini Sean perlu membuat 3 lagi buruj sama seperti cikgu. Okey, di tangan Sean sekarang ada satu lagi kertas kosong. Okey. Jadi dengan menggunakan bintang-bintang dan juga manik, saya nak Sean siapkan lagi 3 buruj tersebut. Okey, boleh. Sekiranya buruj dapat sekiranya Sean dapat menyelesaikan, kita akan bagi lagi ganjaran untuk Sean. Okey, cikgu, saya mulakan, cikgu. Ya, silakan. Okay. Mungkin saya mulakan dengan yang paling asal ataupun yang paling kecil. Buruj yang paling kecil seperti mana yang cikgu sebutkan tadi adalah buruj pari, di mana terdiri daripada 4 bintang. Satu di sini, 1, 2, lagi 2, 3. Sini, cikgu. Okey. Okey, dan saya pilih warna ni, warna ungu. Suka warna-warni, Sean, ya? Baru cantik. Okey. Dan kita sambungkan menggunakan manik tersebut. Okey. Cukup panjang kot. Okey. Manik di sini. Okey. Saya rasa, cikgu, kalau ada maker yang ada di rumah, mungkin mereka boleh menggunakan bahan yang sama ataupun boleh lukis-lukiskan, cikgu. Lukis boleh ataupun gunakan batang aiskrim pun boleh. Oh, boleh, ya? Maknanya tak bazir lah pas kita makan aiskrim. Tak bazir lah. Yang ini kita nak tengok, jadi kita nak tunjukkan yang gunakan manik lah, bagi kilat-kilat sikit. Yang tu pun sebagai alasan untuk kita makan aiskrim, cikgu. Betul juga kan? Tapi jangan makan banyak-banyak. Kan? Okey. Jadi sekarang ni Abang Sean tengah buat buruj apa agaknya ni? Okey, mungkin ni. Okey. Alamak, bertindih sikit tak apa. Boleh. Boleh kan? Okey. Okey. Okey, apa nama buruj ni, Abang Sean? Ini, cikgu, adalah buruj. Terbalik, Sean. Macam ni. Okey, ini adalah buruj pari, cikgu. Okey, saya lekatkan nama dia. Mana buruj pari saya? Bukannya lah. Macam ni. Macam tu. Okay. Alamak, terbuka je ni. Nak letak nama atas ni, cikgu? Boleh, mana-mana part je boleh. Macam ni. Ini dia buruj pari, di mana fungsinya adalah untuk menunjukkan arah, dan seperti mana yang cikgu sebutkan tadi, yang paling terang sekali adalah di bawah sini menunjukkan arah selatan. Okey, letakkan di sini dulu. Yang pertama dah siap, kita ada lagi 3. Lagi 3. Okey, baik, cikgu. Okey. Dan seterusnya pula, saya buat buruj apa nama ni? Biduk, cikgu. Okey, buruj biduk. Okey, sini. Saya lajukan sikit, cikgu. Okey. Buruj biduk ni macam ada lagi banyak bintang kalau kita bandingkan dengan buruj pari. Ya, dia ada 7 bintang. 7 bintang. Okey. Di sini. Lagi 2 bintang, cikgu. Okey. Tak apa, ambil masa, Sean. Yang penting betul. Kalau tak betul, nanti tak dapat ganjaran. Cikgu, saya nak lagi haiwan, cikgu. Okey, di sini. Okey. Saya lekatkan dulu nama dia, cikgu. Okey. Buruj biduk. Okey. Betul ke? Okey, buruj biduk. Ini dia, cikgu. Buruj biduk. Betul ke? Okey, terangkan sedikit tentang buruj-buruj tersebut. Buruj biduk ni adanya 7 bintang dan fungsinya juga menunjukkan arah, tapi yang ni menunjukkan arah utara. Betul. Okey, jadi letak yang kedua. Okey, baik. Okey, seterusnya Sean nak buat yang apa? Saya nak buat apa nama ni? Belantik, cikgu. Belantik. Okey, kita bagi masa untuk Abang Sean buat. Bagi murid-murid di rumah juga, murid juga boleh menggunakan bahan-bahan terbuang. Sebagai contoh ialah lidi dan juga menggunakan plastisin ataupun tanah liat. Boleh juga. Boleh. Yang penting kita dapat faham. Bila kita buat, kita ingat. Itu yang penting, Abang Sean. Cikgu. Dan selain itu juga saya rasa kita boleh gunakan ataupun kita boleh warnakan buruj kita supaya nampak lagi meriah dan juga mengikut kreativiti kita. Kan, cikgu? Ya, betul. Tapi yang penting tu bentuk kena samalah. Bentuk tu kena ikut apa yang kita belajar seperti mana yang cikgu dah ajarkan tadi, ya. Okey.
Okey, lagi 2 bintang Ego. Tak apa. Ambil masa sikit. Yang hujung tu jangan lupa Sean ada bintang juga tu. Oh, ya betul. Dia lagi ni bintang. Okey. Di sini. Dan lagi satu. Saya gunakan yang kat sini. Saya nampak satu lagi yang Sean tak letak daripada sini. Okey. Nasib baik cikgu sebutkan tadi. Ingatkan dah siap tadi. Okey, baik. Di sini. Okey, angkat sekejap. Okey. Yang ini adalah buruj belantik. Buruj belantik. Apa fungsinya? Kegunaannya? Kegunaannya adalah untuk menunjukkan musim sejuk. Okey. Dan arahnya yang ditunjukkan ialah? Arah utara, cikgu. Okey, betul. Okey. Hebatlah. Okey, namanya? Okey, cari. Buruj belantik. Saya letak di bawah ke, cikgu? Boleh, boleh. Boleh, ya? Yang penting boleh letak. Okey, kita bagi stand satu lagi. Okey. Okey, di sini. Dan ada lagi satu, Ego? Ya, yang ini yang cikgu dah siapkan lebih awal tadi. Tetapi masih kosong dan Sean perlu namakan buruj ini dan juga kegunaannya. Okey, baik, Ego. Okey, tak apa. Yang itu saya tolong. Okey, kasih cikgu. Okey, yang ini. Yang ini, Ego. Okey. Apa namanya? Ini adalah buruj Scorpio. Di mana Scorpio itu kegunaan dia adalah untuk menunjukkan musim menuai. Musim menuai. Dan dia adalah yang antara yang terbesar. Terbesar, betul. Besar itu. Okey, jadi maka lengkaplah nampaknya Abang Sean dapat menyelesaikan keempat model buruj yang kita pelajari pada hari ini. Okey. Cuba ulang sekali lagi. Okey, keempat. Kita mulakan daripada sini, daripada hujung sehingga ke sebelah sana. Okey, Ego, yang paling hujung tu adalah buruj belantik, Ego. Buruj belantik di mana terdiri daripada banyak bintang. Sebab ada yang ada. Dan dia menunjukkan arah? Menunjukkan arah utara dan juga musim sejuk. Okey. Yang kedua adalah buruj pari di mana terdiri daripada 4 bintang. Buruj antara yang terkecil dan juga menunjukkan arah iaitu arah selatan. Sebab kat selatan ada bintang yang paling terang. Betul. Ya. Okey, dan seterusnya pula ini adalah buruj bidok di mana buruj bidoknya ada fungsinya itu. Fungsinya adalah untuk menunjukkan arah utara dan terdiri daripada 7 bintang. Buruj apa? Bidok. Bidok. Betul. Betul lah? Betul. Okey. Dan yang terakhir pula adalah buruj Scorpio di mana seperti yang disebutkan oleh cikgu tadi, buruj yang di antara yang terbesar dan juga menunjukkan ataupun mempunyai fungsi kegunaan untuk menunjukkan musim menuai. Okey. Jadi sekarang ni sekiranya Sean sesat di hutan, adakah Sean akan jadi gelabah ataupun kelang kabut sekarang ni? Kalau saya nampak kalau saya nampak buruj Scorpio akan gelabah, Ego, sebab tu tak tunjukkan arah. Tapi kalau yang lagi 3 tu mungkin tak gelabah dah, Ego, sebab saya tahu sama ada menunjukkan arah utara ataupun selatan. Tapi masih perlu gelabah sebab waktu malam je baru nampak, kan? Oh iyalah. Kena tunggu sampai malam. Okey, jadi secara keseluruhannya untuk yang membuat model kali ini, Sean melakukan dengan sangat cemerlang sekali. Sudah tentu cikgu nak bagi ganjaran untuk Sean. Ya, cikgu. Jadi apakah nasib Sean? Kita tengok apabila Sean mencabut bola pimpong di dalam tersebut. Okey, haiwan apa yang saya akan dapat, ya? Jeng. Tunjukkan. Dapat. Rar. Apa tu? Harimau, Cikgu. Harimau. Okey. Itu dia. Okey, cikgu, nampaknya kita dah selesai dah aktiviti kita pada hari ini. Dan sebelum kita berakhir, boleh tak cikgu berikan sedikit rumusan kepada apa yang cikgu dah kongsikan pada hari ini? Okey, pada hari ini sebenarnya murid-murid telah dapat mempelajari 4 jenis buruj iaitu pari, bidok, belantik dan juga Scorpio serta arah dan kegunaannya. Dan sekaligus sebenarnya murid-murid juga dapat mempelajari bagaimana ingin membina model pada hari ini. Terima kasih, cikgu. Dan bagaimana pula dengan prestasi saya sebagai murid? Sudah terang lagi yang bersuluh. Mestilah Sean dah tahu, kan? Sebenarnya Sean sangat cemerlang pada hari ini kerana dapat melaksanakan kesemua tugasan dengan begitu baik sekali. Dan sekiranya murid-murid ingin dapat info lebih lanjut, di mana itu, Sean? Saya pun lupa, Ego. Kat mana, Ego? Di Pelantar Delima KPM. Ya, betul. Terima kasih, cikgu, lagi sekali atas pembelajaran kita pada hari ini dan kepada mereka yang menonton. Harap-harap ia memberi manfaat kepada anda semua dan kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya. Bye semua. Dan kita ada lagu, kan, Ego? Ya, betul. Kita akan menyanyi bersama-sama. Jom.
Malam-malam ku mahu berjalan, lihat atas langit banyaknya bintang ku lihat. Pelbagai bentuk yang ku bayang, bayang bentuk buruj yang ada di langit sana. Pari membentuk seperti layang-layang, Scorpio membentuk kalajengking, biduk pula seakan bentuk senduk, belantik bentuk pemburu. Pandai-pandai, oh aku pandai. Fungsinya buruj, tentukan musim. Musim tuai hasil bertimbun-timbun. Musim menanam, gunakan biduk. Ramai-ramai tanam tolong menolong. Fungsinya buruj, tentukan arah. Buruj biduk tunjuk arah utara. Janganlah lupa burujnya pari, ia menunjuk arah selatan. Ia menunjuk arah selatan. Didik TV KPM